pelajar-pelajar sekolah YIK, pelajar antaranya sekolah ini yang menyumbang kepada dana Syria. Kacang-kacang ni semua walaupun mereka bawa duit sekolah RM1, RM2, RM3, tapi mereka masih lagi mampu memasukkan dalam tabung Syria. Okey, kita buka. Inilah duit yang digunakan antaranya. Okey, dalam pack ni kita beri minyak sunflower oil. Depend kepada keluarga tu, ada yang satu, ada yang dua. Tuan-tuan, kita ke rumah Balu Syuhada, tuan-tuan. Okey, saya akan ambil masa 2 minit untuk tamatkan. Kadang-kadang ada keluarga yang susah. Saya ke rumah Balu Syuhada dan ada ibunya. Ibunya kata apa pada delegasi kami? Dahulu sayalah yang mengeluarkan zakat kepada kerajaan ini. Berjuta Syrian pound. Tetapi dia menangis apabila dia menyambut bantuan makanan kami. Sekarang saya yang menerima bantuan zakat. Spaghetti juga. Dahulu saya yang memberi berjuta-juta pound Syrian kepada kerajaan. Tapi mengapa sekarang saya menerima? Kepada tuan-tuan dan puan yang nak menderma, ini sangat-sangat bermakna untuk satu family yang mempunyai hampir 5 ke 7 orang. Bantuan tuan-tuan sebenarnya boleh menyelamatkan mereka kerana musim sejuk menyukarkan segala bentuk proses. Jadi teruskan menyokong, teruskan menyumbang ke www.tabungsyria.com. Kami Okey, puan-puan dan puan-puan sekalian, saya akan cuba tamatkan sekejap lagi. Tapi saya nak buat tuan-tuan faham. Okey, terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperkatakan tentang tanah Syam. Antaranya ialah, Ya Allah, berikanlah kami barakah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya, termasuk Najd. Sahabat bertanya, adakah termasuk Najd? Rasulullah berdoa lagi, Ya Allah, berikanlah kami barakah pada negeri Syam. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya, termasuk Najd? Rasulullah SAW menjawab, di sana Najd terjadi gempa dan huru-hara. Dan di sana muncul 2 tanduk syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, di manakah Najd? Najd atau Najd sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana? Riyadh, Arab Saudi. 2 tanduk syaitan. Itu adalah sebuah bangunan yang dikatakan seolah-olah metafor pelambangan 2 tanduk syaitan. Tuan-tuan, puan-puan, hadis yang Rasulullah SAW sebut 1400 tahun yang lampau. Okey? 1400 tahun yang lampau. Sekarang ini wujud bangunan yang paling tinggi di Arab Saudi yang bersimbolkan 2 tanduk syaitan. Fikirkan, saya tak nak syarah hadis. Bagi kepada alim ulama, ustaz-ustaz yang syarah hadis ini. Okey? Okey. Negeri Syam dinaungi sayap malaikat rahmat. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Puan-puan, kalau puan-puan tidak mampu untuk berjihad, kalau suami-suami puan-puan, anak-anak puan-puan tak mampu untuk ke Syam, hulurkanlah sedikit daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk sampai ke tanah Syam. Salamah bin Nufail berkata, aku datang menemui Nabi SAW dan berkata, aku bosan merawat kuda perang. Aku meletakkan senjataku dan perang telah ditinggalkan. Para pengusungnya, tak ada lagi perang. Nabi SAW menjawab, sekarang telah tiba saat berperang. Akan selalu ada satu kelompok di tengah umatku yang unggul melawan musuh-musuhnya. Allah sesatkan hati-hati banyak kalangan untuk kemudian kelompok tersebut memerangi mereka. Dan Allah akan memberi rezeki dari mereka berupa ghanimah hingga datang keputusan Allah kiamat. Dan mereka akan selalu demikian adanya. Ketahuilah, pusat negeri Islam adalah Syam. Kuda perang terpasang tadi kekang di kepalanya. Siap perang. Dan itu membawa kebaikan hingga datangnya kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW sabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rom turun di kota Amak, lembah Antioch, selatan Turki. Dan di Dabik, dekat Aleppo, Syria. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rom, biarkanlah, jangan kalian halang antar kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami, yang masuk Islam untuk kami perangi. Baik, Rom ni siapa? Tentera NATO sekarang, puan-puan. Amerika, Eropah, dan sebagainya.
Dalam hadis dia tak sebut Rom ni siapa dia, orang putih Mak Saleh tak sebut, tentera Rom. Sebelum baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, antara kerajaan yang paling besar berpengaruh pada ketika itu ialah Rom dan Parsi. Parsi itu Iran. Okey, maka kaum muslimin berkata, demi Allah kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka Al-Mahdi serta para pengikutnya telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba ketika waktu solat sudah masuk, turunlah Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam. Riwayat Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, Nabi kata di kebun besar ini ada sebuah bandar dikatakan namanya Damsyik. Sebaik-baik tempat tinggal umat Islam ketika itu. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita lihat di Syria sekarang ini, kawasan ini jadi tempat paling ramai mujahidin berhimpun. Tempat lain ada, tapi tempat inilah yang paling disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi hari kiamat itu sehingga sungai Furat menjadi surut airnya, sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya. Maka terbunuh 99 daripada 100 orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu. Ini adalah sungai Furat yang dah kering, 90%. Puan-puan, 90% dah kering. Hadis yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Dah, teknologi ke apa dia hak Nabi guna? Tidak ada, tak lain dan tak bukan, hanyalah wahyu. Okey, hamba tak berapa cukup masa untuk memperkenalkan Bashar ni, puan-puan. Okey, apakah peranan kita? Cukup masa kau? Takut ke Datuk lagi bentar lagi kan? Panjang ni, nak dengar lagi kau? Kau boring dah. Allahu Akbar, subhanallah. Saya kuliah ngorik, saya using takut orang lagi akak punggung semaisa masjid lain. Kita ayat pada Tok Bila kata boleh lagi kan? Okey, jadi puan-puan, Bashar ni keturunan nenek moyang dia daripada Isfahan. Keturunan nenek moyang dia itu adalah satu keturunan dengan Netanyahu, Ahmad bin Nijad dan sebagainya. Nenek moyang dia itu mari daripada Yahudi Isfahan, puan-puan. Okey, dia adalah daripada Syiah Nusairi yang mengamalkan Syiah Batiniyah. Tahu tak Syiah Batiniyah? Haji dengar kau? Syiah Batiniyah dia tak semayang. Dia tak semayang. Dia tidak solat, dia tidak zakat. Berita hak puan-puan dengar dia pergi solat Aidilfitri di Masjid Umawi itu, hari itu hanyalah tipu helah semata-mata. Kita ubik berita dia bersama imam besar Masjid Umawi, masjid besar di Damsyik. Okey. Alright. Okey, dia dengan ayah dia Hafiz Asad. Hafiz ni zalim, tak zalim ayah dia ni. Okey, kerana nak menghapus pengikut Ikhwanul Muslimin. Okey, hak dia rusing sangat kebangkitan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kalau nak cerita bab ni dia jadi melek-lerek, tak habis cerita. Dia bimbang sangat kebangkitan Ikhwanul Muslimin, okey, di Syria, maka dihapuskan siapa saja yang bercakap tentang Bashar. Tahun 1982, okey, kalau masa tu tahun 1982, Hafiz Asad dia kepung satu wilayah, okey, tragedi subhanallah, Allahu salli alaihi wasallam. Tiba-tiba saja saya terlupa. Okey, ada satu tragedi tahun 1982, dia kepung wilayah dia, dia bunuh beramai-ramai rakyatnya, seramai 50,000. Bayarkanlah 50,000 ni, kalau bandar Kota Baru tu, masuk bandar Kota Baru tu berlimpangan mayat. Dia kepung. Orang tak boleh nak tobik kot golok, dia kepung duduk atas panjang. Nak tobik kot perak, dia kepung kat jeli. Nak tobik kot ganu, dia duduk di besuk. Dikepung dan dibunuh beramai-ramai. Ini bukanlah suatu peperangan saudara, puan-puan. Dalam warta berita, dalam surat khabar, dalam dada-dada akhbar, dalam berita-berita Al Jazeera, CNN melaporkan dia adalah perang saudara, civil war. Ini bukanlah perang saudara, ini adalah peperangan akidah. Dan kita sebagai umat Islam kena menganggap ia sebagai satu signal, sebagai satu petanda akhir zaman. Persoalannya, adakah Dajjal
persoalannya, adakah Imam Mahdi telah wujud di kalangan kita? Wallahu alam. Adakah Imam Mahdi sekarang adalah bayi yang telah lahir? Adakah Imam Mahdi sekarang remaja? Muhammad bin Abdullah yang dia tidak tahu yang dia akan menjadi Imam Mahdi? Adakah dia telah lahir sekarang, puan-puan? Tepuk dada, tanya iman, puan-puan. Pokok pangkal kita, kita kena tingkatkan amalan kita. Pokok pangkal kita, kita kena bantu para syuhada. Kalau kita tidak mampu untuk berjihad, kita boleh berjihad dengan keuangan kita. Kita boleh berjihad dengan harta kita. Itu adalah satu perniagaan yang Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sah yang saya baca di awal tadi. Okay. Dia rampah kuasa daripada pimpinan sebelum ini. Okay. Ayah dia Hafiz Asad, umur dia 32 tahun, Bashar ini. Dia tak layak jadi Perdana Menteri kerana Parlimen Syria menyatakan undang-undang Syria nak naik jadi Perdana Menteri kena umur 40 tahun. Umur dia 32 baru. Dia arahkan ubah perundangan tadi supaya dia boleh naik jadi Perdana Menteri. Siapa saja yang tentang, dia akan dibunuh. Bila berlaku 15 hari bulan Mac tahun 2011, bila berlakunya pemberontakan, dia panggil semua parti-parti yang lawan dia ni. Okey. Dia panggil semua. Katalah ada 10 parti yang menentang dia. Parti itu, parti ini, parti bermesyuarat di Damsyik. Okey, kononnya nak tunjuk demokrasinya ia, konsensusnya. Okey, tapi bila dia panggil di mesyuarat, dia beritahu apa munak kepada dia. Kebebasan rakyat, kebebasan macam-macam. Tetapi bila pimpinan parti ini pulang, Bashar mengarahkan tenteranya untuk menangkap dan dibunuh. Cerdik tak cerdik dia? Kawan ni gila mesyuarat, kononnya tunjuk dia tu demokrasi. Bila dipanggil, katalah semua tu beg parti ni, tu beg okey parti ni, pimpinan ni, yang dipertua, pengurusi, presiden parti ni keluar, dia ambil lah, okey, alamat rumah kita akan layan kehendak anda. Alamat rumah di mana? Keluarga rumah. Dia bila maklumat itu semua dah ada, dia hantar tentera untuk bom. Ya, inilah golongan orang zindik, orang munafik. Okey, kita teringat zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, bila Abdullah bin Sabah, tuan-tuan, Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi yang masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Dia adalah Yahudi yang beritahu pada Sayyidina Ali, aku nak sembah engkau Ali, engkau la ilah, engkau adalah Allah. Jadi Sayyidina Ali nak bunuh Abdullah bin Sabah. Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW, beritahu jangan, kita buang negara. Kita buang negara. Buang di mana? Di Iran, puan-puan. Dan Abdullah bin Sabah inilah orang yang bertanggungjawab antara orang yang mencipta Syiah. Puan-puan dan puan-puan sekalian, kita kena tahu sejarah. Siapa yang memerangi tentera Fatimiyah? Siapa yang memerangi yang berjatuhkan kerajaan Fatimiyah di Mesir? Kerajaan Fatimiyah ni besar. Kerajaan Fatimiyah ni adalah antara kerajaan Parsi, puan-puan. Siapa dia yang menjatuhkan kerajaan Fatimiyah? Kerajaan Fatimiyah ni kerajaan apa? Kerajaan Syiah yang memerintah Mesir. Siapa yang menjatuhkan? Salihuddin Al-Ayyubi, puan-puan. Siapa yang menjadi paku dalam selimut? Siapa yang menjadi selumbar kepada tentera salib? Syiah Nusairi, puan-puan. Okay. Jadi kita kena cakna benda ni, kita kena tahu, kita kena kembali kepada sejarah. Okay. Dan kita kena mampu untuk mengaitkan apa yang terjadi sekarang. Okey. Okey, apa yang saya tak boleh nak panjangkan, banyak perkara yang saya cuba nak kongsi bersama puan-puan. Saya akan masuk ke Syria pada 5 dan 7 hari bulan Januari. Okey. Rakan saya, saudara Sani Arabi, SMS saya semalam, akhi, suhu di sana negatif 7, anda dah fikir. Right, kami pihak Mujahidin yang akan tunggu di sana, Mujahidin FSA, beritahu kita nak 4 orang saja untuk menghantar bantuan. Asalnya 8 orang, 2 buah kereta. Tapi kita kompres. Dengan khabar TV Al-Hijrah pun ikut kami. Tapi kami tak jamin keselamatan. Apa yang kita nak sampaikan di sana ialah 3 bantuan utama, ialah pemanas. Sekarang musim sejuk. Adik puan-puan, saya mohon, saya merayu. Okay, dengan tebalnya muka saya, tanpa rasa segan, sekiranya ada sebarang sumbangan untuk membeli heater. Okay, kami dah berjaya kumpul sejumlah wang.
Okay, kami sediakan tabung, minta Farhan ni. Okey. Selepas pada program ni kita ada tabung boleh sumbangkan dan kita ada borang wakaf. Saya tak ingat saya bawa atau tidak. Okey, untuk membeli 200 unit heater, satu heater ialah RM700 duit kita. Okey, $250. Okey, saya diminta untuk standby pada 1 hari bulan Januari untuk masuk ke Turki, untuk masuk ke Syria menerusi Istanbul. Seorang kat belakang, seorang kat depan tu. Tak apa, siapa yang nak menyumbang boleh masuk dalam tabung khas Syria. Jadi puan-puan, antaranya yang kita nak beli susu untuk kanak-kanak, nak beli perubatan, okey, dan juga kita ambulan 3 buah. 3 buah ambulan tu ialah 210,000. Siapa sini yang nak bagi 1 juta ke boleh masuk dalam tabung tu kalau tak muat. Subhanallah. Guru minta maaf dah guru ya. Jadi puan-puan, saya bukan apa. Rugi kalau wang kita tak sampai di tanah Syam. Masuklah RM1 ke RM2 tak apa. Okey? Sebab apa? Sebab keadaannya terlalu sadis, terlalu tragis dan terlalu kritikal. Jadi saya mengharapkan sumbangan orang ramai untuk membantu rakyat Syria, dan kalau puan-puan tak mampu untuk ke sana, insya-Allah saya cuba akan bawa amanah puan-puan untuk makanan. Kita tak beli di Turki, makanan kita beli di Syria. Perubatan, ambulan kita daripada Turki. Okey, saya masih ada 10 hari bersama dengan puan-puan. Minta tolong Eda kad ni tolong ambil kad Uncle Joe. Okey, saya ada nombor akaun, boleh ambil saya punya kad, ada nombor akaun Maybank belakang tu. Kalau puan-puan ada zakat perniagaan yang nak disumbangkan, tuan-tuan ada zakat ternakan dan sebagainya, dan tuan-tuan boleh salurkan kepada saya, insya-Allah, dan kita akan tukar pada mata wang USD. Saya tunjuk beberapa foto depan. Okey, ini adalah kanak-kanak yang kita nak ziarah. Okey, rumah anak yatim dan juga sekolah tahfiz. Okey, heater yang tuan-tuan sumbangkan tu, duit yang tuan-tuan sumbangkan tu, salah satu sasarannya ialah di sekolah-sekolah tahfiz di Azaz dan di Aleppo. Okey, ini adalah kanak-kanak yang kehilangan ibu dan ayahnya, dikumpulkan satu tempat. Okey, tuan-tuan boleh tengok gambar, ini adalah guru sekolah tahfiz, tak ada gaji. Tak ada gaji, tuan-tuan. Bila kita tanya dia, dari mana-mana sumber pendapatan dia, adakah sekolah membayar gaji? Tak ada. Dia pergi ke sekolah mengajar secara sukarela. Kalau ada makanan, makanlah dia. Kalau tak ada makanan, tapi di tanah Syam ni subur, dia boleh petik buah zaitun bila-bila je. Okey, so delegasi kami, tak silap saya, kita bagi duit Syria. Okey, kita tak bawa duit Syria sebab mata wang Syria dah jatuh, merudum 6-7 kali ganda nilai dia. So kadang-kadang kita bagi duit US. Okey, right. Tapi kalau kita fikir, kalau kita bagi duit US, mereka ni tak tahu nak tukar kat mana. Money exchange bank tak ada langsung di Aleppo. Kalau kita bagi duit US pada dia, dia tak tahu nak buat apa duit tu. So kita terpaksa tukar dalam bentuk Syrian pound. Okey, tapi kita tak boleh bawa banyak sebab duit Syria ni $10, $1 tebal ni. Tak celuh poket nak bawa dalam keadaan kita berlari-lari. Okey, ini adalah sekolah tahfiz. Ada kanak-kanak kita minta suruh baca surah lazim. Okey, tapi dia baca surah Ar-Rahman sampai khalas, sampai khatam. Okey. Kanak-kanak ini ialah bantuan ke rumah syuhada sekolah. Ini situasi kami diambil dalam istilah yang lebih kasar, dicolek selama 5 jam oleh mujahidin. Mujahidin keliru, dia tengok bendera kita pakai, dia tak kenal daripada Malaysia. So dia ingat American. That's why kita dinasihatkan supaya tidak memaparkan bendera Malaysia di sana. Sebab sniper dia, bila dia teropong, dia nampak supaya bendera Amerika. Faham So kita dinasihatkan untuk buka vest kita. Okey, apa yang terjadi di sana ialah kami dicolek dan kami berdialog. Akhirnya saya ringkas cerita sebagaimana yang dilaporkan dalam surat khabar harian Metro minggu lepas. Okey, saudara Sani Arabi bangun daripada dialog tadi mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimah thayyibah tadi, seorang mujahidin bangun terus peluk kami. Saya ingat dia ambil rifle AK-47 tembak. Dia peluk, dia cium dahi kami. Orang Arab bila dia suka kita,
Kalau kita tengah makan nasi mandi dengan dia, nasi Bukhari ke, dia ambil kambing kibah tu sumbat dalam mulut kita. Orang Arab kalau dia suka kita, dia cium dahi kita, dia ambil nasi dia sumbat dalam mulut kita. Okey. Apabila kita mengucapkan kalimah syahadah, mujahidin yang lain terus bangun berpeluk-pelukan dengan kami. Okey? Barulah dia tahu delegasi yang untuk hantar bantuan semuanya bukan pengintip Bashar. Mujahidin ni dia sensitif. Orang luar masuk, dia bimbang takut mereka adalah pengintip spy SB kepada Bashar. Okey, inilah situasi kami dibawa pergi. Kita berpindah 3 buah kenderaan. Okey, akhirnya kami pergi sampai ke sebuah sekolah yang gelap yang dikosongkan. Okey? Inilah rumah kanak-kanak yang diletupkan di belakang tu, dia kata rumah saya di belakang sana. Sekarang saya menumpang di rumah saudara. Saya tiada rumah. Okey. Inilah kanak-kanak, rumah dia kat belakang tu. Saya tunjuk sebentar. Ini adalah stesen minyak yang terbesar di Aleppo. Stesen minyak. Nampak ke? Stesen minyak yang terbesar di Aleppo. Bila negara dalam keadaan kancah, dalam kancah peperangan, inilah yang kanak-kanak yang tak bersekolah, sekolah diletupkan, kanak-kanak dibunuh dengan kejam, disembelih, dibakar hidup-hidup. Mereka ni berkeliaran di tepi. Okey, ni mungkin gelap sikit. Tengok ada handset untuk suluh. Setiap rumah tidak ada elektrik. Okey, elektrik di jana kuasa elektrik semua dimatikan. Okey, tiada bekalan elektrik di bandar Aleppo dan Idlib. Ini adalah bekalan makanan yang duit yang tuan-tuan sumbangkan tu akan dibeli, ada setengahnya daripada Turki. Tak ada dijual di Syria. Okey, delegasi kami akan bekerjasama dengan NGO Turki untuk bawa masuk makanan perubatan masuk menerusi lorong tikus, bukan jalan raya, bro. Ada muslimat ke mana di masjid tanya, Cik Jo, saya ada selimut 5 lah di rumah, boleh tak saya nak pergi ke Cik Jo untuk bawa? Subhanallah, saya bawa selah je, seluar saya pakai ni, kasut selah, minta maaf ni kita anggap ni keluarga, seluar dalam selai, baju selai, buh gigi buh saya tinggal, obat gigi saya tinggal, saya bawa kamera saya. Sebab kamera itulah senjata saya untuk menembak. Okey. Inilah edaran makanan. Okey. Ini adalah kanak-kanak ni ditembak di leher sedang menjemur kain di balkoni. Okey. Iran menghantar 10,000 penembak tepat membantu Bashar. Tuan-tuan, dahulu kita menumpang semangat Hizbullah. Dahulu kita menumpang semangat. Ada orang ikut kata-kata saya ni mungkin agak sensitif. Kita menumpang semangat Hizbullah melawan Zionis di Lubnan. Tetapi sekarang mereka adalah Hizbus Syaitan. Kerana mereka ni adalah Syiah Hizbullah yang menolong Bashar. Kena jelas ramai orang keliru tu. Orang keliru, terbawa-bawa lagi dengan isu lama. Okey. Okey, ini adalah ward ICU tempat kami bermalam, tuan-tuan, puan-puan. Pada waktu malam saya tak boleh tidur, bau hanyir darah. Bunyi generator turun naik. Generator petang mapuh, petang hidup. Pembedahan yang dilakukan tadi yang puan-puan tengok menggunakan generator. Bila generator mampus, dia akan gunakan handset, lampu handset. Suluh pembedahan. Puan-puan bayangkan. Ini adalah lokasi tempat kami bermalam di markas Mujahidin. Muslimat belakang ni? Ke ada muslimat SB? Tak ada. Betul? Tak apa. Nak tengok tak apa. Nak pergi pakai rumah saya tak apa. Kami tidur berbekalkan apa dia tengok. Sekiranya berlaku serangan atau pencolekan, kami diajar, bimbang takut kami dicolek. Tempat lain saya tidak tunjuk, tapi saya tak tahulah dalam dewan ni. Dewan ni kalau ada pun biarlah, nak takak-takak lah. Hasbunallah ni'mal wakil. Okey. Okey, kami standby walaupun dalam keadaan tidur. Ini adalah anak-anak yang dikumpulkan. Okey.
Tanya daripada mana? Daripada kampung itu. Ayah mana? Mafi. Okey, tanya ibu di mana? Ada ibu. Orang Arab ni, balu syuhada ni, wanita Arab ni, isteri Arab ni, bila suami dia syuhada, dia akan duduk rumah, dia tak bekerja. Kalau tak ada berah lah. Jadi kena hantar bantuan. Ada satu keluarga tu 5 orang anak, comel-comel, mata biru, mata hijau, anak orang Syria ni, orang Arab Syria ni puan-puan, Arab yang tercomel sekali di kalangan Arab. Lelaki-lelakinya handsome. Gadis-gadisnya menawan. Okey? Alright, anak-anaknya kecil, rambut putih blond, mata biru, mata hijau. Saya tunjuk pada isteri saya di rumah, isteri kata, "Bang, boleh buat balik tak?" "Boleh buat balik, kena balik dengan mak dia." Dia senyap betul. Orang rumah saya senyap. Dia senyap, dia mikir. Syurga ni buat balik. Gua. Lepas tu semalam isteri saya belakang anak saya anak-anak saya perempuan duduk belakang. "Bang, tak boleh orang lain ke pergi, bang. Hantar orang lain lah. Abang sampai kat Turki sempadan, biar orang lain lah masuk. Tak kesian ke Kak Umi?" Saya senyap. Saya kata, adakah ini merupakan iblis menghantar merasuk isteri saya? Pujukan daripada isteri. Saya kata, kalau orang lain tak hantar duit yang tuan-tuan, siapa lagi nak hantar? Siapa nak hantar? Dan kalau ditakdirkan saya mati di situ pun, di situlah tempat saya lagi. Saya bersyukur di tanah Syam. Mana-mana kita boleh mati. Jadi saya doa puan-puan, tolong doakan kami supaya bantuan yang puan-puan hulurkan, insya-Allah sampai di tanah Syam. Sampai, insya-Allah. Ini adalah kubu kuat Bashar. Dia panggil kota Aleppo. Jarak dia lebih kurang 1 kilometer daripada sempadan Mujahidin, tempat yang telah dikuasai. Okey. Peluru penembak tepat Bashar, sniper, jaraknya, kalaulah angin tidak kuat, angin sesuai, humidity-nya sesuai, cuacanya sesuai, jarak peluru tadi boleh pergi sampai 1 kilometer. 1 kilometer. Ini adalah sempadan di war zone, frontier. Saya sampai ke sini, alhamdulillah Mujahidin guard kita. Saya tidak boleh berenggang dengan Mujahidin FSA. Sampai saya dimarahinya, "Brother, don't go far away from us." Arti kecak putih lah. Dia marah saya kalau saya pergi lebih daripada 10 meter daripada dia. Sebab kat sini, bila-bila masa akan menerima penembak tepat. Okey. Ini adalah sempadan yang dikawal oleh pihak Mujahidin. Okey. Itu 2 orang yang sedang mengawal kami. Sampai saya nak ke depan pun tak dapat. Okey. Dicek tubuh badan, body check, okay, oleh penduduk yang datang daripada kampung seberang. Dia takut merupakan pengintip Bashar. Ini adalah saya berada seberang daripada Guni tu, sempadan tu, itu adalah kawasan yang terdedah dengan tembakan. Faham Kawasan tempat yang terdedah dengan tembakan. Saya tanya Mujahidin, tak pakai bulletproof ke? Tak. Dalam poket mereka, setiap poket Mujahidin ada Al-Quran. Sambil dia berkawal, dia akan baca Al-Quran. Sambil dia berkawal, dia sandarkan dia punya sniper dia, AK-47, AK-45, dia akan habiskan bacaan Al-Quran. Zikir Mujahidin ialah hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Itu saja zikir mereka, puan-puan. Ini adalah markas Mujahidin. Okey. Inilah tempat yang dibom. Okey, inilah bekalan perubatan yang kita sampaikan kepada Hospital Al-Shifa. Okey. Inilah kanak-kanak yang saya cita-cita sangat saya nak bawa pulang. Kerana dia lima orang adik-beradik, rumah tak ada makanan, dapur tak berasak, elektrik tak ada, musim sejuk sekarang -7 Celsius. Kanak-kanak ini akan keluar di jalanan siang hari untuk kutik ranting kayu. Kalau ada pohon-pohon ni dia tebal, perempuan. Dia tebang untuk jadikan bahan api. Bayangkanlah dengan selimut yang tiada. Okey. Tengok dok main anak patung. Ini adalah ghanimah, harta rampasan perang. Okey. Banyak senjata rampasan perang daripada Rusia. Bila dia tawan satu kawasan, tentera Bashar berundur,
senjata dirampas. Ini adalah harta ghanimah. Okey. Di hospital, kanak-kanak yang sedang dirawat. Ini pun bantuan, masih lagi bantuan. Okey, ini adalah wang yang ditukar dalam USD. Wang tuan-tuan tak kisahlah banyak mana puan-puan sedekahkan, ditukar dalam mata wang USD. Okey. Jadi kami di sana ada sukarelawan daripada Aleppo, Syria yang tolong kami. Dia dah banci di rumah syuhada, di rumah anak yatim. Dia bukan apa kita sini rumah anak yatim Darul Aitam, tak ada. Dia katalah, Kak Ayah nak berapa orang? Kak Ayah anak yatim, Kak Ayah nak jaga berapa orang? 5 orang. Okey, Kak Ayah jaga. Okey, Kak Ni nak berapa orang? Kak Ni nak puai ke nak Kak Ni jaga yatim? 3 orang ambil. Tak. Jadi kami terpaksa pergi ke rumah mana anak yatimnya. Terpaksa bagi sumbangan di situ. Alangkah untungnya puan-puan kalau kita dapat usap ubun anak yatim puan-puan, bayangkanlah pahala dia. Subhanallah. Subhanallah tuan-tuan. Itulah cita-cita saya sebenarnya, dukung anak yatim, ribu anak yatim. Anak yatim Syria ni dah lah bijak, mata biru, mata hijau. Ta'al. Dia duduk atas riba saya. Ta'al, dia duduk atas riba saya. Allah, mana ayah tak ada, mana mak tak ada. Orang Arab ni kalau kita nak ambil anak walaupun ibu dan bapa tiada, dia tak bui puan-puan. Dia sayang anak yatim ni. Orang binatang super basyar je. Dia tak tahu menilai benda-benda lagu ni. Saya tunjuk rakan saya yang nikah 5 tahun tak ada anak. Bila dia tengok benda ni, dia tak tengok lagi, dia teriak dah. Ini adalah bandar tempat kami bermalam. Bagaikan padang jarak, padang tukukuh, hancur. Bayangkan Kota Baru, senyap sunyi. Masuk dalam rumah kedai tu ada gantungan, katalah masuk dalam Tesco umpamanya, ada lagi baju kanak-kanak yang sedang tergantung. Buka peti sejuk dalam rumah kedai, ada lada, ada cili sos, ada kari, ada ke dia. Dia memang tak berkulak situ sebab negara sejuk. Tapi masih ada lagi dalam peti itu. Jarak dia tempat yang kami tinggal hanya 100 meter daripada tempat yang dibom. Inilah apartmen mewah yang dibom, tiada siapa dalam tu, termasuk barangan mewah masih ada dalam tu. Lampu, televisyen, macam-macam. Saya tunjuk salah satu gambar yang saya ambil. Tengok dalam rumah yang dibom. Masih ada lagi lampu mewah dan sebagainya. Tanahnya subur puan-puan, walaupun dibom. Tengok, tumbuh macam-macam. Pokok lima, pokok zaitun, pokok tin dan sebagainya. Bumi barakah puan-puan. Ini sekolah yang dibom, kanak-kanak di sini dibunuh, dibakar hidup-hidup. Bersepoh buku-buku agama di sini. Saya tak gambar dalam ini, tak sempat terlalu banyak gambar yang saya ambil. Inilah sumbangan perubatan yang kita bagi pada Hospital Al-Shifa, tempat yang tuan-tuan tengok tadi. Right, ini salah satu rumah yang saya masuk ke dalamnya. Right, ini pun bantuan. Ini pun bantuan susu. Duit-duit orang ramai yang kalau nak disumbangkan, salah satunya kami beli susu. Susu untuk bayi, susu untuk kanak-kanak. Kita dah sampai sana, dia dah pack dah. Duit kita hantar terus, faham Bukan kita pergi sana, kita pergi pack bahagian tu, tak. Faham kita sampai, dia dah pack. Katalah ni untuk 200 keluarga. Macam tu, senang. Ini adalah delegasi kami. Hanya naik van pick up merentasi ladang zaitun. Ini ladang zaitun, tuan-tuan. Kanak-kanak ni kita minta baca surah lazim, tapi dia baca surah Rahman ke surah Kahfi, saya tak ingat dah. Kita minta suruh baca 3 kul, nak beri hadiah, nak beri ceklak ke dia. Sekali dia baca surah Rahman, teriak, leleh haibatan kita. Ini sekolah tahfiz. Di sekolah ni kita nak pasang heater. Kita nak pasang pemanas udara. Right? Duit yang tuan-tuan sumbangkan tu, kita nak beli heater. Ini sekolah tahfiz. Ini adalah peralatan saya yang saya gunakan, dan saya juga dibekalkan sepucuk pistol untuk digunakan sekiranya berlaku pencolekan. Inilah kanak-kanak, anak yatim. Ini kita nak pulang ke Turki. Inilah darah setiap minit macam ni di hospital. Darah syuhada. Right. Sumbangan tengah malam pukul 2 pagi. Pergi cari lagi tak ada. Esok nak klik dah. Pergi atas sumbangan ke rumah-rumah.
Ini ialah anak yatim. Yang ni gambar yang keluar dari surat khabar. Kalau siapa yang baca surat khabar itu. Okey. Alright, ni beza Ni ialah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Simbol kita dengan para mujahidin. Ni bukan satu Malaysia ni. Kalimah la ilaha. Di sana lain. Tengok rakan saya ketua misi. Sani Arabi adalah ketua misi kita, ketua amir saya. Okey. Bila kita jumpa dengan anak-anak yatim tahu. Bila kita buat lagu ni dia akan ucap kalimah syahadah. Okey? Alright. Okey. Bila kita buat lagu ni ucap kalimah syahadah. Okey? Ayah dia tak tahu ke mana, ayah budak ni tak tahu ke mana. InsyaAllah saya cuba lagi ke sekolah ni kalau budak ni masih hidup. Okey. Kalau budak ni masih hidup, saya pun ada buat permohonan boleh tak bawa balik. Saya tahu dah benda tu tidak mudah. Okey, tapi nak buat macam mana? Ini sebelum kami berangkat ke Turki, Mujahidin ni dia mengawal kami sepanjang malam. Kami sedang tidur pun dia pegang rifle, dia takut kami dicolek, tempat kami dibom. Akhirnya dia beritahu pada saya, tolong kirim salam pada rakyat Malaysia, bantulah kami, bawalah datanglah lagi insya-Allah dan beritahu bila nak datang. Okey, kami bagaikan saudara yang seolah-olah terpisah sekian lama. Okey, kita bagaikan saudara. Ini adalah bumi Syam, puan-puan. Ini bukan bumi yang asing bagi kita dan kita akan ke sana semua. Kita semua akan berhimpun di sana. Okey. Di akhir kata puan-puan, saya minta supaya doakan tim kami dan sampai ke sana. Apa yang tuan-tuan amanahkan kepada saya berat untuk saya pikul insya-Allah. Dan saya juga pesan pada anak saya yang sekolah di Mahat, dia pun nak ikut pergi Syria. Saya pesan, kalau Farhan ikut abah, siapa nak jaga Umi? Sebab dia anak lelaki saya seorang. Okey, Farhan tinggal di sini, jaga Umi, biar abah pergi seorang. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.